Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton pada hari ini. Hari ini saya akan mengulas mengenai COVID-19. Sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai COVID-19, ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu nama saya adalah Syarul Nizam bin Ashari, pelajar Sarjana Muda Sains Kejelatian DOC. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan mengenai COVID-19. Apakah itu COVID-19? COVID-19 merupakan sejenis virus yang telah merebak ke seluruh dunia pada tahun 2020. Banyak negara ataupun banyak tempat yang telah mengalami masalah daripada segi ekonomi dan juga daripada segi perubatan. Baiklah, seterusnya saya akan beritahu mengenai sejarah bermulanya COVID-19 di dunia ini. Baiklah, pertama sekali, di manakah bermulanya COVID-19? COVID-19 telah ditemui pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, yang mana ia telah merebak secara meluas di Wuhan, China dan menyebabkan banyak individu yang telah dijangkiti. Penyakit ini bermula pada akhir tahun 2019, yang mana penduduk setempat telah dijangkiti oleh penyakit ini. Terdapat banyak spekulasi yang telah dibuat mengenai virus ini. Ada yang mengatakan tentang gaya pemakanan dan ada juga yang mengatakan mengenai kegagalan bahan uji kaji di sebuah makmal di Wuhan, China. Walau bagaimanapun, virus ini merupakan sejenis virus yang sangat bahaya sehingga kan mampu untuk meragut nyawa seseorang individu tersebut. Baiklah. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, virus ini akan menjangkiti saluran pernafasan yang mana akan menyebabkan seseorang itu susah ataupun sukar untuk bernafas. Dan hal ini akan menyebabkan seseorang itu akan berasa sakit dada ataupun itu akan menyebabkan seseorang itu mati. Itulah adalah kesan bahayanya ataupun bahaya COVID-19 ini. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, jangkitan COVID-19 ini akan berlaku atau merebak melalui pernafasan dan juga sentuhan secara fizikal. Contohnya, apabila seseorang itu menyentuh atau bersalaman dengan seorang lain, itu akan menyebabkan COVID-19 ini merebak. Baiklah, di sini terdapat beberapa jenis individu yang mudah untuk dijangkiti oleh COVID-19 menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama sekali adalah warga emas. Yang kedua adalah kanak-kanak. Kenapa mereka ini senang untuk dijangkiti oleh COVID-19 ini? Hal ini adalah kerana individu yang telah saya sebutkan tadi mempunyai imunisasi badan yang sangat rendah. Oleh kerana itu, mereka mudah untuk dijangkiti oleh virus ini dan sangat membahaya kepada mereka. Baiklah, seterusnya adalah jangkitan COVID-19 ini akan menyebabkan seseorang individu itu yang dijangkiti akan mengalami simptom-simptom gejala seperti selsema, batuk, demam dan juga sukar untuk bernafas. Di sini ini merupakan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, yang seterusnya saya akan mengatakan mengenai cara pencegahan COVID-19. Baiklah, yang pertama adalah sering basuh tangan. Yang kedua adalah pakai pelitup muka ke mana saja anda pergi apabila anda berada di luar. Yang ketiga adalah elak pergi ke tempat tumpuan orang ramai. Yang keempat adalah melakukan penjarakan 1 meter, sekurang-kurangnya 1 meter antara seseorang individu itu. Itu supaya individu itu dapat mengelak ataupun dapat mencegah COVID-19 ini daripada merebak. Akhir sekali adalah mendapatkan rawatan awal. Mendapatkan rawatan awal ini bagaimana? Jika seseorang itu merasakan simptom-simptom yang seperti saya katakan tadi, mereka perlu mendapatkan rawatan awal atau mereka perlu datang ke mana-mana hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan awal ataupun untuk mencegah COVID-19 ini daripada merebak kepada orang lain. Baiklah, yang seterusnya adalah usaha Malaysia menangani wabak COVID-19.
Baiklah, yang pertama sekali, Malaysia telah melaksanakan PKP. Yang kedua adalah PKPD dan ketiga adalah PKPP di certain kawasan yang terdapat di dalam Malaysia ini. Mengapa melakukan PKP ini? PKP ini adalah untuk mengelakkan daripada seseorang individu itu keluar ke tempat yang tidak sepatutnya mereka berada ataupun tempat-tempat yang hotspot kepada COVID-19 ini. Contohnya sekarang ini adalah Selangor. Selangor merupakan kawasan merah ataupun kawasan red zone, yang mana COVID-19 ini terdapat banyak kes-kes COVID-19. Oleh itu mereka dilaksanakan PKP. Yang seterusnya, Malaysia telah melakukan atau memperketatkan undang-undang dalam aspek penjagaan. Dalam aspek penjagaan ini, yang pertama adalah jarak individu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, individu perlu melakukan penjarakan 1 meter sekurang-kurangnya. Yang kedua adalah pakai pelitup muka. Yang ketiga adalah scan suhu sebelum memasuki premis perniagaan. Mengapa perlu scan suhu? Scan suhu ini adalah untuk kita mengetahui seseorang itu merupakan individu yang terkena ataupun dijangkiti COVID-19 atau tidak. Seseorang individu yang terjangkit dengan COVID-19 ini akan memiliki suhu badan yang sangat tinggi, yang mana melebihi daripada 37.5 darjah Celsius. Baiklah, yang akhir sekali adalah Scan My Sejahtera. Aplikasi Scan My Sejahtera ini telah dibuat pada tahun 2020, yang mana ia bertujuan untuk mengetahui seseorang itu telah pergi ke mana-mana kawasan ataupun usaha kerajaan untuk mengetahui individu-individu yang berada di tempat-tempat kejadian. Baiklah, itu saja apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, saya ingin memberitahu kepada semua, marilah kita menjaga ataupun marilah kita mengikuti undang-undang yang telah dibuat oleh kerajaan. Hal ini adalah kerana undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjaga kesihatan rakyat-rakyat Malaysia. Akhir kata daripada saya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekian, terima kasih.